Yang pertama, kita mesti sapu minyak pada bahagian yang ada sakit. Berapa titik supaya melicingkan permukaan kulit, gosokkan bahagian yang ada masalah sakit. Dan lepas tu, kita akan gunakan kekuatan yang sederhana. Ada 3 cara untuk menggosok. Ya, satu yang sederhana. Mungkin orang ini tak ada masalah sakit, tapi untuk mencegah atau menjaga kesihatan, kita gunakan cara yang sederhana. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Jadi anda mesti belajar daripada orang yang ada pengalaman. Cuba rasa apakah kekuatan tangan yang sederhana. Kalau tempat-tempat yang tak ada masalah, dia tidak akan timbulkan bintik-bintik merah. Dan bintik-bintik merah ni akan dikategori kepada 3 jenis. Satu, merah muda. Kedua, merah tua. Ketiga, biru hitam. 2 arah untuk gosokan. Satu, dari atas ke bawah. Kedua adalah dari tengah ke sisi. Teknik guasa tidak mendatangkan sebarang kesan sampingan, walaupun seseorang itu tidak mahir dengan teknik rautan ataupun teknik rautan dibuat pada bahagian yang salah. 2 jam baru boleh pergi mandi lah. Dan selepas kuasa mesti mau minum air 1 gelas untuk kasih lebih blood circulation lagi elok. Sebelum ni pernah guasa tak? Ya, pernah sekali saja. Jadi ni kali kedua. Aha. Ada sakit tak bahu ni bila saya guasa? Sakit lah. Tapi belah yang bahu ni memang ada merah-merah. Oh. Inilah hasilnya setelah 5 minit menggunakan guasa. Teknik guasa ini mudah untuk dipelajari dan senang untuk dibawa ke mana-mana. Antara penyakit-penyakit yang boleh dirawat dengan teknik guasa ini ialah masalah kesihatan yang melibatkan sistem peredaran darah, sistem pembuangan, sistem urat saraf, sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Inilah dia papan guasa yang diperbuat daripada tanduk kerbau. Ia berkeupayaan untuk membuang kepanasan dan toksin daripada badan. Tanduk kerbau juga tidak akan menghasilkan sebarang kesan elektrik dan haba apabila bergeser pada permukaan kulit. Kebaikan kuasa kecantikan ini bukan sahaja untuk kecantikan tetapi untuk kesihatan juga. Kita akan teruskan dengan bahagian tepi hidung. Saya ingin berkongsi sikit pengalaman saya. Saya ada beberapa masalah, iaitu sakit pinggang yang serius. Kedua, masalah cepat mengantuk bila ikut seminar atau sedang belajar. Dan ketiga, saya ada masalah takut sejuk bila tidur di dalam bilik aircon. Dan yang keempat, saya ada masalah jerawat yang banyak. Dulu muka semua ada masalah jerawat yang banyak, kecuali 2 mata saja yang tak ada jerawat. Jadi ini masalah sebab akibat daripada saya sangat aktif dalam sukan, lompat tinggi, main bola. Jadi daripada masalah itu, dan dia pelan-pelan menjadi masalah penyakit kronik. Satu hari pagi saya ingin pergi sekolah, tapi saya tidak dapat bangun dari katil. Itu yang buat saya rasa susah hati. Bila kawan saya perkenalkan ini kuasa, saya memang ikut. Mula-mula saya tak percaya sebab saya pernah ikut yang tradisional pakai duit siling. Memang sakit sampai saya tak berani cuba. Tapi dia tunjukkan buku ini. Sebab saya ni orang sains. Jadi saya ikut, saya baca lebih dari 10 kali. Saya ikut apa yang ada di sini. Yang bahasa Mandarin, tapi sekarang saya terjemah ni. Saya ikut memang itu sakit pinggang yang teruk. Sampai saya tidak boleh bangun dan saya gunakan tanduk kerbau. Dan saya memang ikut seminar. Saya buat lebih dari 2 kali sahaja. Dan saya dapat banyak perubahan. Sekarang saya bukan dapat bangun dari katil, berdiri, dan sekarang saya beraktif dalam main bola lagi. Dan kedua, masalah takut sejuk. Saya memang ikut buku juga ini. Dan sekarang lagi, walaupun tidur dalam bilik aircon, saya tidak takut lagi sejuk. Dan ketiga, saya tidak lagi kalau mengantuk semasa saya membawa kereta atau ikut seminar. Ya, saya boleh ikut seminar berapa jam tidak mengantuk. Dan yang keempat lagi, masalah jerawat ini. Saya ikut dan ini, saya gosok tapi tidak menggunakan minyak, gunakan skincare. Dan saya buat dan sekarang banyak perubahan. Dan kawan saya kata, saya lebih muda dan lebih bertenaga. Masih ramai yang menganggap bahawa hal perawatan dan perubatan merupakan suatu tugas doktor. Jadi terpulang kepada anda untuk memilih perawatan secara tradisional ataupun moden. Kerana kunci utama penjagaan kesihatan tubuh badan terletak di tangan individu masing-masing.